Sebab tu saya tekan sangat fardu ain. Ilmu yang sama pun ilmu samalah. Sebab kita cerita untuk umum. Orang yang tertentu, yang hak dia pandai dah, dia gini ngaji kat lain lah. Tapi kita tetap bawa cara umum. Cara umum ni termasuk orang tua-tua. Orang tua-tua ni ada orang yang ada asas, ada orang yang kosong. Tua tu tua lah, tapi ilmu budak, ilmu tak tua. Jadi kalau lah orang tua dia tidak ada asas, capur dengan tua pula, jadi kekuatan IQ tu lemah dah. Capur duduk ngaji lama-lama sakit orak lah, sakit pinggang lah, lengoh lah, mengatuk lah, jadi macam-macam lah. Jadi kita jaga orang ni, orang-orang yang baru nak belajar, orang yang belajar lama dah tapi penguasaannya terhad, orang-orang yang nak belajar ni tak boleh ngaji banyak, setakat sekali sehari, 2 kali sehari gitu je. Jadi oleh kerana untuk seumpama ni lah saya akan ulang fardu ain saja. Tapi ada orang pandai dia cari kelas lebih tinggi. Cari kelas lebih tinggi. Kita ngajar kelas bawah je. Level fardu ain je. Kalau katakan sekolah rendah je. Kau ada sekolah rendah, tak katalah sekolah tadika pasti, tak nak kata. Kalau kata tadika pasti, komang kok dah. Orang ngaji pun komang, orang ngajar pun dia komang. Dah. Cikgu tadika, cikgu pasti. Rendah sikit. Taklah dak rendah sangatlah, kita pun tarah kalau rendah. Kalau rendah gitulah kita duduk. Mana kalau orang ni lepas level kalau rendah, nak naik kalau menengah, dia cari kelas kalau menengah lah. Tapi yang saya ni tadi untuk orang baru mengaji, orang belajar lama dah tapi penguasaan ilmunya terhad, dia kena ulang ilmu yang sama. Mudah-mudahan salah dia dimaafkan oleh Allah. Apabila mati dalam menuntut ilmu agama, yang mana orang yang mati dalam menuntut ilmu agama ni Nabi kata kana bainahu wa bainal anbiya fil jannah darjatun wahidah. Maka antara orang yang mati dalam belajar kerana nak menegakkan agama dalam diri contohnya, maka dalam syurga dia akan duduk bersama dengan Nabi SAW satu darjah, satu kedudukan. Biar duduk gitu. Yelah, sebab kadang-kadang orang mengaji, orang cerita ni meninggal, hak ni meninggal. Jadi kalau kita duduk tupu belajar fardu ain, dia meninggal dalam belajar fardu ain, kita rasa lega. Kita rasa lega, mudah-mudahan Tuhan terima jalanan dia, gitu je lah. Tapi kalau kita gajar ilmu yang tinggi-tinggi, dia fardu ain pun tak lulu, dia berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana tak belajar fardu ain. Tapi dia kata saya tak tahu nahu, dia belajar tak ada orang jawapan tak tahu nahu. Masing-masing kena tahu mana fardu ain, mana fardu kifayah. Jawab saya tak tahu, jawapan tu tak betul, memang kena tahu. Tapi oleh kerana jawapan tak tahu tu tak betul, tapi banyak jawab tak tahu, patut kena tahu benda ni. Maka atas orang ngajar lah pula. Oleh kerana orang belajar nak jawab tu tak betul, jawab tak tahu semacam, kita orang ngajar lah, ambil fardu ain je. Itu saya mengajar. Hak naik darjah, naik tingkatan, ngaji lain. Ini cerita cara umum lah. Bukan kita kata orang hak belajar ni tak kerti fardu ain belaka, bukan. Ada orang dia tak mau belajar lebih-lebih, dia nak fardu ain je. Dari fardu ain lepas dah dia nak ulang fardu ain dia. Sebab apa? Dia nak jaga waktu je. Ilmu agama luas ni, tak apalah, orang lain lah waktu dia. Saya nak fardu ain je, ada kat masuk umpama tu. Mana kalau ajar tauhid pun dia steady je, relax je. Kalau ajar fiqh pun dia steady relax je. Ngajar tasawuf fardu ain pun dia steady relax. Sebab apa? Dia okey je, tak ada apa-apa, dapat ilmu tu. Tapi sebab apa duk ngaji hak sama, dia tak apa, dia nak ngaji untuk qada tu je. Kadang-kadang dia ngaji, dia kata boleh cakap-cakap sikit dengan anak cucu. Mengaji menguasai ilmu satu perkara, nak cakap tak pandai pula. Kalau ngaji ulang-ulang, mudah-mudahan boleh cakap. Bukan nak cakap dengan orang lain, dia kata nak cakap anak cucu je. Tapi tak tahulah ni anak cucu nak dengar ke tak. Anak cucu duk main lek ni, gesek ke telefon ke apa, tapi tak layan ketuk, tak tahulah. Dia tahu dah, tuk ada mak lain nak cakap. Tuk ni kau cakap kamu semua. Jadi puasa budak nak main ni, main gesek-gesek di telefon, geng lah, macam-macam. Laku dah tahu lah.
Tapi dia ada orang yang ambil sikap seumpama tu. Walaupun dia fardu ain ada masalah dah. Dia hanya nak belajar fardu ain. Tapi kalau bagi orang yang belajar tu baru, kalau kita gajak ilmu lain ke dia, dia bersalah, kita pun akan bertanggungjawab juga. Kita orang mengajar ni, orang belajar akan berhadapan di mahsyar, orang yang mengajar pun akan berhadapan di mahsyar. Orang yang belajar dia bertanggungjawab atas diri sendiri, orang yang mengajar lagi besar tanggungjawab. Orang yang belajar tanggungjawab atas diri masing-masing. Dia tak lewat alasan, siapa orang tak ngaji fardu ain? Dah orang ustaz tak ngajar fardu ain. Tak, dia bertanggungjawab atas diri sendiri. Sebab apa? Sebab dia mukallaf, baligh serta berakal, mukallaf. Maka orang mukallaf ni bertanggungjawab atas diri sendiri, tak lewat alasan kepada orang lain. Saya tak belajar fardu ain kerana ustaz yang tak mengajar. Dia bertanggungjawab atas diri sendiri, tapi ustaz yang mengajar dia lagi besar tanggungjawab. Masing-masing akan berhadapan di mahsyar belaka. Sebab tu saya ambil sikapnya, kalau ajar kat kampung kau dah tu je. Kau rasa nak mengajar tinggi, buka pondok, mengajar orang pondok, boleh mengajar tinggi. Tapi apabila kita mengajar kodok-kodok fardu ain saja,